Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi keizinan di atas pertemuan kita pada malam ini, yang mana pertemuan yang telah kita tangguhkan sejak 2 bulan yang lepas. Mudah-mudahan perjumpaan semula kita pada malam ini mengukuhkan kembali ikatan silaturahim di antara kita, dan juga tidak lain tidak bukan untuk kita berkongsi berkaitan dengan perkara-perkara yang disebut, yang telah pun diatur oleh pihak penganjur berkaitan dengan siratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada permulaan hidup baginda, kemudian saat baginda ketika mana masih muda, masih kecilnya, perkahwinan baginda, bagaimana baginda ditabalkan sebagai Rasulullah, kemudian bagaimana perjalanan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam pada peringkat pertama di bumi Makkah, kemudiannya kejayaan baginda di bumi Madinah, kemudian bagaimana ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan, dengan pengkhianatan perjanjian dan sebagainya yang berlaku di bumi Madinah. Kemudian kita juga akan berbincang berkaitan dengan pembukaan kota Makkah dan seterusnya tentang kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kerangka yang kita rancang untuk kita bahaskan sepanjang kuliah kita pada tiap-tiap bulan inilah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum itu sedikit kita ambil mutiara kata daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan iman kita dan juga menyatakan kesungguhan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, palingkanlah, yakni tunjukkanlah hati kami ke atas jalan taat kepadamu ya Allah. Ini di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman baginda yang kita lihat berkaitan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada hari ini ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa sehari demi sehari mencabar perjalanan hidup kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabaran dalam bentuk ujian daripada kesusahan kesihatan ataupun ujian bentuk fizikal,
juga ujian berbentuk mental. Hari ini ujian fizikal mudah untuk kita nak atasi. Kemudian mai pula ujian berbentuk mental, ujian berbentuk pemikiran dan sebagainya. Ramai hari ini orang yang nak berpendapat ataupun nak melawan arus pandangan seperti mana yang telah diijma'kan oleh ulama pada hari ini yang terdahulu. Pendapat-pendapat yang dikeluarkan tiba-tiba nak disanggah dan sebagainya. Hari ini sudah ada gerakan pemikiran yang menyatakan ada fahaman-fahaman lain yang ia duduk di bawah Islam. Fahaman-fahaman lain yang duduk di bawah Islam kononnya, tetapi yang tidak dipopularkan hari ini nak dibangkitkan semula. Tetapi kalau kita tengok dari segi pembawanya, tak lain tak bukan daripada golongan liberalis. Tergeliat lidah nak faham. Ada hari ini dah ada satu persatuan liberal nak buat forum tentang fahaman-fahaman lain yang ada dalam Islam. Pelik tuan-tuan. Fahaman-fahaman lain yang ada dalam Islam. Tapi tak buat di sini lah, di Pulau Pinang, buat di Kuala Lumpur. Kita tengok nanti apa akan berlaku. Antara panel ialah Ben Ali, yang tuan-tuan pun tahu siapa dia. Cakap dah tu kalu, tapi dia ambil jadi ahli panel. Kemudian siapa lagi? Dr. Faisal Tehrani. Pun kita kenal siapa dia. Tehrani pun tahu dah siapa dia, kan? Kemudian siapa lagi? Seorang lagi. Ini ujian pemikiran pada hari ini yang kita rasa makin hari makin terkejut, makin hari makin menyerlah keberadaan mereka. Ujian inilah yang Nabi dah minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak terikut dengan depa, supaya kita tetap kekal taat pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan di kalangan orang yang mempertikaikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan di kalangan orang yang mempertikaikan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada orang pertikai apa yang Allah bagi kat dia. Allah bagi jadi lelaki tapi nak jadi perempuan. Allah bagi jadi perempuan, dia tak mau jadi perempuan, nak jadi lelaki. Kononnya terlebih hormon dan sebagainya. Hari ini sudah ada panggilan-panggilan kepada orang-orang yang pakar dalam bidang psikologi, bidang kesihatan dan sebagainya, tentang tubuh badan manusia ini untuk membantu sarjana-sarjana Islam untuk mengeluarkan hukum berkaitan dengan transgender ni, kan? GID, transgender ni. Sedangkan hukum sudah ada, dah jelas. Hukum sudah jelas, tetapi masih ada lagi yang nak mempertikaikan seolah-olah tidak percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lama dah Nabi minta doa ni, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tunjukkanlah kami jalan atas taat kepadamu. Yang ni yang kita nak kena pegang, doa ni selalu ulang banyak-banyak kali supaya kita tak terpengaruh dengan orang-orang yang hari ni yang nak keluar daripada pemikiran asal Islami, nak bawa pada pemikiran-pemikiran yang lain, hasil daripada bukan reformasi pemikiran tetapi hasil daripada hawa nafsu yang nak memudah-mudahkan tentang hukum hakam Islam ini. Ini yang kita tak mau. Itu yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah hari ini kita akan sambung perbahasan yang kedua daripada peperangan yang besar yang berlaku pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita dah sempat untuk berbahas berkaitan dengan peperangan Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Peperangan besar yang meletus pada zaman baginda Rasulullah, di antara peperangan yang terbesar,
peperangan yang sememangnya memanggil kepada semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahawa kemenangan itu di pihak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun keluarnya bukan untuk berperang, walaupun keluarnya dalam kuantiti yang sedikit berbanding musuh, tetapi Allah taala memberi kemenangan. Itu yang kita dah bahas pada perbahasan sebelum ni. Hari ni kita nak tengok tentang Ghazwatu Uhud, juga peperangan yang besar yang berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada kitab ni buka surat 88 yang edisi Rumi Baik, dia kata Ghazwatu Uhud. Ada dua perbezaan kan, kita dah bincang antara sariyah ataupun saraya dengan ghazwah. Sariyah ataupun saraya, peperangan yang kecil yang tidak disertai oleh baginda Rasulullah. Baginda hanya menghantar sahabat-sahabat baginda untuk pergi memerangi kaum-kaum yang melawan, melanggar perjanjian dengan Rasulullah dan juga yang mengancam Islam. Kadang-kadang berlaku peperangan, kadang-kadang tidak, hanya sekadar sekatan begitu sahaja. Tapi bila sebut tentang ghazwah, ianya diketuai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri keluar sebagai ketua tentera, Nabi juga sebagai imam, Nabi juga sebagai nadhir yang memberi berita, memberi ancaman kepada musuh. Nabi juga orang yang pemberi semangat kepada tentera-tentera Islam. Nabi juga sebagai ketua dalam pemesyuaratan umat Islam. Semuanya masa tu dalam ghazwah. Baik, kita tengok peperangan Uhud. Ghazwatu Uhud berlaku pada hari Sabtu 15 Syawal tahun ketiga daripada hijrah. Ini yang dikira oleh pengarang kitab inilah. Di antaranya ialah yang berlaku ketika mana orang-orang Quraisy nak tuntut bela. Macam biasa, bila berlaku kekalahan demi kekalahan, orang yang kafir, orang yang musyrik, ada di kalangan mereka yang lunak, lembut hati dengan Islam. Tetapi bagi orang yang Allah Ta'ala dah tentukan mereka ini keras hati dengan Islam, orang yang tak mau terima kebenaran Islam, mereka akan simpan dendam. Dan masa inilah diambil untuk menuntut bela. Tuan, masih lagi dalam peperangan Badar kita teringat bagaimana Allah Ta'ala telah pun mengambil beberapa di kalangan pembesar Quraisy, pembesar musyrikin Makkah yang banyak mengganggu perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diambil pada peperangan Badar. Sebelum itu Allah dah ambil siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'aid, orang yang banyak menghina Rasulullah. Hina bukan takat hina dengan perkataan, dia hina dengan perbuatan, yang melemparkan benda busuk depan rumah Rasulullah, yang meletakkan benda busuk atas kepala Rasulullah. Allah ambil dia pada peperangan Badar dengan cara yang cukup hina. Begitu juga dengan An-Nadr bin Al-Harith, Allah ambil dia pada masa itu juga dengan penuh kehinaan. Siapa lagi? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, dia juga diambil oleh Allah Ta'ala dalam peperangan itu. Kena cucuk, balik ke bumi Mekah, menderita sampai mati. Allah Ta'ala hinakan orang yang melawan Islam. Baik, dalam peperangan Uhud ini, hasil daripada rasa tak puas hati orang musyrikin Makkah menuntut bela terhadap kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Mereka membuat persiapan sehingga mereka benar-benar bersedia. Setahun saja mereka ambil untuk mengukuhkan kembali tentera-tentera mereka untuk memerangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Sebelum ini mereka keluar dengan jumlah bilangan tentera yang 1000 sampai kepada 1000 lebih. Kali ini dalam peperangan Uhud, jumlah tentera ditambah. Maknanya mereka betul-betul menyediakan persediaan. Sebab masa Badar itu yang berlaku hanyalah Nabi keluar nak menyekat kafilah dagang Abu Sufyan, bukan nak pergi perang pun. Sebab tu tidak ada semboyan perang dalam peperangan Badar.
hanya yang ada keluar untuk menyekat kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi berita itu diketahui oleh Abu Sufyan, maka dia ambil jalan lain untuk balik ke bumi Mekah. Kemudian dia hantar tentera yang lengkap dengan senjata untuk pergi perang, tapi dalam persediaan yang biasa. Tapi kali ini lepas daripada tertewasnya pada peperangan Badar, mereka keluar dengan seramai 3,000 pejuang. Ya? Ramai pada tu, bahkan lebih daripada tu. Pejuang-pejuang yang lain yang ada sekitar bumi Mekah pun turut sama keluar untuk membantu tentera-tentera musyrikin Mekah melawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdiri daripada 700 anggota tentera yang berpakaian baju perisai, kemudian 200 pahlawan yang berkuda. Tuan-tuan, kalau kita sebut tentang pahlawan berkuda, 200 nisbah 3,000 tu di antara yang terhebat lah. Sebab yang tentera berkuda ini, mereka yang kata fursan ini, di antara yang terhebat lah, kelengkapan yang paling hebat pada masa tu. Kudanya, kemudian kekuatannya, baju besinya dan sebagainya, hebat. Maknanya itu betul-betul perancangan yang cukup hebat. Maknanya kali ni mereka rasa boleh lanyak orang Islam, sebab mereka rasa Islam biasa ya, tidak ada apa-apa, melainkan mereka ni sudah kuat dengan persediaan mereka. Bersama itu juga yang keluar 17 orang wanita, termasuk Hindun bintu Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Hindun bintu Utbah, isteri kepada Abu Sufyan, yang mana keluar untuk menuntut bela di atas kematian bapa dia. Bapa dia yang telah terbunuh dalam peperangan Badar. Maka mereka bergerak untuk menghala ke medan Uhud, iaitu sebuah bukit yang terletak di antara si sebelah utara Madinah. Tuan-tuan, kalau yang berpeluang untuk menjejak ke sana, dibawa untuk melihat medan Uhud. Kalau pitiu memang teriak, tuan-tuan. Tengok, panas pun tak apa, tapi rasa nak teriak, sebab memikirkan tentang inilah dia medan Rasulullah sendiri berdarah baginda. Tak ada orang nak protek masa tu. Bagaimana Nabi sendiri berdarah, baginda pengsan dan sebagainya, kerana serangan balas yang dibuat oleh pihak musuh. Hampir-hampir tentera Islam kalah, tetapi tidak kalah sebenarnya, walaupun ramai yang gugur sebagai syahid di medan Uhud. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah pula, bila dapat tahu tentang perkhabaran adanya tentera yang bergerak menuju ke bumi Madinah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cepat mengeluarkan arahan untuk bermesyuarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua kita kata urusan baginda, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginda akan buat. Antaranya mula-mula yang baginda akan buat ialah bermusyawarah dengan ahli Badar, bermula dengan orang-orang Madinah, dengan muhajirin dan juga ansarnya, sahabat-sahabat baginda, pembesar-pembesar dan sebagainya, untuk berbincang berkaitan dengan persiapan untuk keluar berperang, untuk menghadapi pihak musuh untuk kali yang kedua. Baik, di sini kita tengok ada dua pendapat. Orang-orang muda yang sebelum ini tidak mengikut peperangan, mereka sangat gembira dengan perkhabaran ini. Dengar kata tentera musuh nak mai, mereka seronok. Kenapa, tuan-tuan? Ini dia peluang untuk dapat syahid. Ini peluang untuk yang mereka dah mengikat perjanjian dengan Rasulullah untuk mempertahankan baginda, untuk mempertahankan bumi Madinah, negara Islam yang ada. Maka yang ni peluang untuk mereka keluar untuk menunjukkan bakti mereka, menunjukkan taat mereka kepada Allah dan Rasulnya di kalangan orang-orang muda Islam. Mereka semuanya
bersemangat untuk keluar daripada Madinah dan juga untuk melawan golongan-golongan musyrik di tempat perhimpunan mereka. Baik, walaupun begitu di sana ada beberapa golongan juga di kalangan orang-orang lama yang memberi pendapat supaya kekal bertahan di bumi Madinah. Kekal bertahan di bumi Madinah. Tidak perlu keluar untuk menghadapi mereka, sekadar bertahan di kota Madinah. Sekiranya mereka menyerang, orang Islam akan menghalang di kota Madinah itu sendiri, tak perlu keluar. Baik. Kemudian bila berlakunya dua pendapat itu, maka baginda masuk ke dalam rumah baginda, keluar dengan membawa baju perisai yang baginda ada, kemudian memberikan arahan untuk keluar berperang. Dan baginda bila keluar membawa dengan baju perisai, baginda tidak akan patah balik dah. Ini makna tanda kesungguhan baginda sebagai seorang ketua, yang dia bukan hanya sekadar memberi arahan, tapi menunjukkan cara nak buat arahan tu lagu mana. Baik, maka baginda menyatakan tidak wajar bagi seorang nabi apabila dia memakai baju perisainya untuk dia menanggalkannya semula. Nabi bila dah setuju dalam perbincangan mesyuarat untuk keluar berjihad, berperang, maka baginda balik, orang yang pertama balik dan juga pertama yang keluar untuk pergi berjihad. Maka Nabi kata tidak wajar bagi seorang Nabi apabila dia memakai baju perisainya untuk dia menanggalkannya semula, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman antaranya dan juga musuhnya. Maknanya hatta yaqdi Allah, sehingga Allah memberikan hukuman di antara baginda dengan musuhnya. Maknanya Allah tentukan siapa yang akan mendapat kemenangan dan siapa pula yang akan tewas. Kemudian baginda keluar bersama dengan kira-kira 1000 orang tentera Islam yang keluar daripada bumi Madinah, dan 100 di antaranya orang yang keluar dengan perisai, dan juga 2 orang sahaja yang keluar dengan berkuda masa tu. Dua yang keluar berkuda, nisbah yang cukup kecil lah, 2 dengan 200 di pihak musuh. Baik, 1000 itu sebenarnya tak habis tuan-tuan. 1000 tu tak habis, kita rasa banyak rupanya. Tapi yang kata 1000 itu pun tak semua keluar berperang. Di sini ada peranan orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memberikan tekanan kepada tentera-tentera Islam, yang memberikan tekanan, bukan tekanan dari segi apa, tekanan perasaan. Duk kata lagu ni, kata lagu nu, sehingga ada yang sanggup berpatah balik. Baik, ketika mana orang Islam berhimpun untuk keluar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kumpulan Yahudi yang juga mau turut keluar bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Baginda bertanya, adakah mereka telah Islam? Maka mereka menjawab, belum. Maka Nabi suruh mereka pulang. Nabi suruh mereka balik. Kita tidak meminta pertolongan daripada golongan musyrik untuk memerangi orang musyrik. Baik, dia kata di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan 300 orang munafik menarik diri daripada turut serta membantu orang Islam berperang. Maknanya bukan sampai takat tu yang keluar semua. Kita mengaji dulu peperangan Uhud darjah 5. Dia sebut tu dalam buku teks, 1000 orang keluar perang, takat tu yang. Rupanya dalam teks yang lain disebutkan rupanya yang keluar perang memang 1000, tapi ada 300 yang tarik balik. Yang ni poin pertama yang kita nak kena faham dalam peperangan Uhud ini. Yang kita nak kena tengok balik pasal apa ada 300 orang boleh keluar, boleh patah balik daripada medan peperangan. At-tawalla yaum az-zahf disebut sebagai lari daripada medan perang, termasuk daripada 7 dosa-dosa besar yang Nabi sebut. Nabi kata iyyakum, kamu kena menjauhi diri kamu daripada dosa-dosa besar. Antaranya ialah yang lari daripada medan perang. Dan benda ini berlaku dalam peperangan
peperangan Badar, peperangan Uhud, di saat tentera musuh datang keluar dengan persiapan yang cukup kuat, jumlah tentera yang cukup ramai, kemudian kelengkapan yang hebat, 3,000, kemudian 200 yang berkuda, 700 yang baju besi dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang sanggup patah balik, yang tidak menghiraukan tentang kesungguhan dan juga kesusahan yang bakal berlaku pada kawan-kawan orang Islam yang keluar dengan mereka tadi ni seramai 1,000 orang. Tiba-tiba ada 300 yang patah balik. Dan lepas daripada peristiwa ini, Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran supaya baginda sallallahu alaihi wasallam jangan biak dengan orang-orang munafik ini. Dalam masa kita berjihad melawan orang-orang kafir, kita juga jangan lupa untuk berjihad melawan orang-orang munafik. Kerana keberadaan mereka dalam masyarakat Islam banyak memberi mudarat. Mudarat itu datang berbagai sudut. Dia main dalam sudut keselamatan negara. Ini berlaku keselamatan negara. Keluar dah ramai 1,000 orang, tiba-tiba patah balik jadi 300, ramailah keluar. Sepertiga, hampir sepertiga lari balik. Maknanya tinggal 2/3 ya. Maka keselamatan boleh tergugat. Yang kedua, mereka juga main dalam sosial, dari sudut sosial masyarakat. Orang yang munafik ini, dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nampak dia semayang, nampak dia puasa, nampak dia bayar zakat, nampak dia buat benda baik, tapi hati dia dalam masyarakat Islam tidak tertaut sebagai ukhuwah yang kuat. Apa yang ada ialah mendatangkan kemarahan, mendatangkan api fitnah dalam masyarakat Islam. Kita cerita dalam peperangan Bani Mustalik. Balik daripada peperangan itu, orang munafik yang buat angkara memberikan fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah. Munafik juga kesan dari segi sosial. Masyarakat Islam jadi porak-poranda, macam-macam duk kata dekat Aisyah. Kesan dia dari sudut sosial. Kemudian kesan dia juga dari sudut ikatan perjanjian dengan dalam mempertahankan negara. Sudah berlaku pengkhianatan. Kalau sebelum ini mereka berjanji untuk mempertahankan baginda Rasulullah, berjanji untuk mempertahankan bumi Madinah, tiba-tiba sanggup untuk patah balik. Sanggup untuk patah balik. Maka berlakunya ghadir, berlakunya khianah, penipuan dan juga pengkhianatan terhadap perjanjian. Kenapa sanggup boleh patah balik? Tak memikirkan tentang kesan yang berlaku pada tentera-tentera Islam, apa bakal berlaku pada mereka, sanggup patah balik. Dan orang yang patah balik inilah yang bertepuk tangan bila ramai mendapat khabar berita ramainya di kalangan tentera Islam yang meninggal dunia, syahid, gugur jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentera Islam tidak mengapa, mereka syukur pada Allah, itu pemberian yang baik. Tapi yang patah balik, yang munafik ini, mereka memperlekehkan, memperkecilkan usaha keluar daripada bumi Madinah nak mempertahankan Islam di bumi Uhud itu. Dan mereka kata, kalau kamu tak keluar, kalau kamu duduk dengan kami, lau qa'adu, kalau kamu duduk dengan kami, ma matu wa ma qutilu. Depa tu yang jenis yang tak, kalau tak keluar berperang, depa balik dengan kami, ma matu, depa tak akan mati, wa ma qutilu, depa tak akan dibunuh. Ini perkataan orang-orang munafik yang memberi kesan yang cukup besar pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah turunkan hukuman untuk mereka itu dihukum, untuk mereka itu diperangi. Baik, kita pada hari ini tuan-tuan, yang munafik itu mungkin dari segi akidah sudah kita tak jumpa orang munafik akidah. Tapi hari ini kita berhadapan dengan orang munafik apa? Munafik dari segi sifat. Kita mungkin tak menghadapi munafik akidi, yang akidahnya, tapi kita
menghadapi hari ini munafik dari segi sifat. Bukan takat kita kata pada orang lain, kadang-kadang sifat tu ada kat kita. Sifat munafik tu pun kadang-kadang ada kat kita. Yang Nabi kata ayatul munafiqi salas, fi riwayatin ukhra ayatul munafiqi arba'. Dan tanda munafik itu kata Nabi 3. Dan riwayat yang katanya 4. Idza haddatsa kadzab, bila dia bercakap bohong, dia menipu, itu tanda orang munafik. Sebab tu yang ni nak kena lawan juga. Lain daripada orang munafik, kita juga lawan sifat munafik. Wa idza tumina khana, bila diberikan amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlaf, dan bila dia berjanji dia mungkiri. Ini tanda sifat-sifat munafik yang juga perlu yang kita hadapi hari ini. Ya, dalam riwayat lain wa idza khasama fajar, bila dia bertelingkah dalam satu-satu hal dia melampaui batas. Nah, ini juga tanda-tanda orang munafik. Yang ni yang kita menghadapi pada hari ini. Dalam peperangan Uhud diajar, Allah Taala ajarkan kepada kita tentang bahayanya musyrik, dan bahaya itu sampai pada hari ini. Tetap bahaya. Kalaupun tidak ada munafik akidah, tapi adanya munafik dari segi sifat ini juga mendatangkan masalah dalam masyarakat Islam. Hak menipu, hak yang khianat, hak yang mungkir janji, hak yang melampaui batas dalam perbalahan, itu juga mendatangkan masalah dalam masyarakat Islam. Baik, apa yang berlaku dalam peperangan itu? Kita tengok macam mana Angkatan Tentera Islam tidak menyedari tentang serang hendak, melainkan setelah pedang-pedang menyerang mereka di sana dan juga di sini, ikatan barisan mereka menjadi kacau bilau, sebab dah ada yang lari patah balik. Baik, macam mana kita tengok pada peringkat awalnya tentera Islam mendapat satu tanda bahawa tentera musyrikin sudah tewas. Maknanya kemenangan sudah berlaku. Kemenangan sudah berlaku. Bagaimana di kalangan orang-orang yang memanah di bumi Uhud, di atas bukit Uhud itu, berjaya melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga lari banyaknya tentera-tentera kafir musyrik itu. Tetapi setelah berlaku begitu, ramai yang terlupa dengan apa yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata, lindungilah belakang kami supaya mereka tidak datang menyerang kita daripada arah belakang. Kata kat siapa ni? Kata pada orang yang diperintahkan, ditempatkan sebagai pemanah. Nah, hujani mereka dengan anak panah. Ini pesan Nabi. Kuda tidak dapat melawan panah. Kita akan terus menang selagi mana kamu tetap tidak berganjak pada tempat kamu. Ya Allah, aku bersaksikan engkau dalam menghadapi mereka. Ini pesan Nabi kepada orang-orang yang berada di posisi tertinggi di atas bukit Uhud itu. Dalam riwayat yang lain, baginda berpesan pada mereka, jika kamu melihat kami dilanggar Garuda, yang ini kiasan kepada kebinasaan yang teruk. Maksud dia, kalau kamu tengok kami sedang dihujum ataupun kena attack yang teruk oleh tentera kafir, jangan kamu tinggalkan tempat tu. Walaupun lagu mana kamu tengok kami kena, tetap berada di atas bukit Uhud, jangan pergi mana. Jangan kamu tinggalkan tempat kamu ini, sehinggalah aku kirimkan utusan kepada kamu. Sekiranya kamu melihat kami mengalah, kami mengalahkan kaum musyrik, kami menang atas mereka, atau kami menewaskan mereka dan mereka terbunuh, jangan juga kamu tinggalkan tempat kamu sehingga aku hantar utusan kepada kamu. Lagu mana pun kamu tetap berada di atas bukit Uhud, jangan pergi mana. Menang kah, kalah kah, tetap jangan tinggalkan bukit Uhud. Maka peperangan pun meletus dan sebagainya. Makanya kita melihat bagaimana orang Islam mendapat kemenangan, tetapi ada yang terfikir untuk meninggalkan tempat masing-masing setelah melihat bahawa tentera kafir sudah banyak yang
yang tewas dan juga lari. Ini lupa dah. Lupa dah tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Sebab apa? Mereka sudah ada pengalaman pada peristiwa Badar. Bagi mereka, kalau tentera sudah lari, maknanya memang tidak ada apa-apa, maka mereka boleh menang dan juga boleh selamat. Tapi lain yang berlaku dalam peperangan Uhud. Tentera mereka ramai, walaupun mati ramai, hak lari pun ramai, mereka masih lagi ada. Sebab Nabi dah tahu dah akan ada peluang untuk mereka serang balas kalau tentera-tentera Islam tidak dapat mengikut arahan yang ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ramai yang turun untuk mendapatkan ghanimah di atas pada fikiran mereka sudah selamat. Hanya tinggal beberapa orang saja yang berada di atas bukit Uhud itu yang tak mau turun. Maka kesempatan itu diambil oleh Khalid bin Al-Walid. Masa tu masih lagi dalam keadaan musyrik. Dia bersama dengan kawan-kawannya yang lain, tentera-tentera yang lain, ambil kesempatan untuk kembali berada di atas bukit Uhud untuk lawan tentera Islam yang turun ke bawah. Mereka patah balik. Maka berlakulah banyak yang terkena panahan, yang tewas dan sebagainya, termasuklah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad masa peperangan ini, yang kita tak boleh bayang orang yang Allah sayang, yang kita pun selalu duk teringat pada baginda dalam peperangan ini. Baginda kena lontaran batu sehingga jatuh pengsan. Muka baginda pun luka, kedua lututnya tercalar, bibir bawah baginda berdarah, dan topi di kepalanya pecah, tuan-tuan. Dua cincin rantai topi yang mengikat itu juga terbenam masuk dalam pelipih baginda. Betapa kuatnya serangan yang berlaku ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pun terkena, maknanya kesan daripada melanggar. Ini yang kedua yang kita boleh ambil. Bila melanggar arahan ketua, maka berlakulah apa yang telah berlaku di medan Uhud. Perlu diambil perhatian terhadap apa yang berlaku ini. Sebab itu kita mengaji sirah ini bukan dengar nak cerita ya. Kau dengar cerita boring, tuan-tuan. Mengaji sirah dengar cerita boring. Kita nak ambil iktibar. Sebab tu kitab kita durus wa ibar. Pengajaran, pelajaran dan juga pengajaran. Nak ambil ibrah daripada apa yang berlaku dalam peperangan Uhud ini. Maka yang kedua yang kita boleh ambil pada perbincangan malam ini ialah bagaimana kita nak kena patuh pada arahan ketua selagi mana ianya tidak melanggar hukum syarak. Yang ni yang perlu kita tahu. Apa jua keadaan, sama ada kita tengah senang ataupun kita tengah payah, tau'an au karhan, dalam keadaan kita suka ataupun kita tidak suka, tapi kalau itu arahan ketua kita yang tidak melanggar hukum syarak, maka arahan itu wajib diikuti. Jangan ada yang nak bangkang, jangan ada yang nak lawan. Kalau berlaku macam tu, maka samalah seperti mana yang berlaku pada peperangan Uhud. Walaupun kita duduk di pihak yang betul, walaupun kita rasa kita betul, kita kata nak buat apa, nampak dah lari dah, kan, pada pandangan mereka masa tu. Sedangkan arahan kata, kalau kami menang ke, kami tewas ke, jangan turun. Maknanya itu arahan asal. Tapi pada pemikiran mereka, kalau dah nampak biasa, bila dah nampak nampak keadaan lapang, maka apa salahnya? Itu pada pandangan mereka. Sedangkan arahan sebaliknya. Maka di sini jangan tengok pada pendapat individu, tetapi tengok pada arahan asal daripada ketua. Kita takdim, kita mengutamakan arahan ketua daripada pendapat kita. Kadang-kadang hari ni ada orang kata aku lebih bijak mengatur strategi, aku lebih pandai, lebih hebat memberikan hujah-hujah ataupun idea yang bernas.
Dia rasa diri dia lagu tu secara individu berbanding ketua yang duduk bercakap depan dia, ketua yang memimpin dia. Kononnya begitu. Tapi dia kena ingat, dia kena mengutamakan apa yang telah diittifakkan, disepakatkan, bukan ikut diri sendiri. Kalau nak ikut diri sendiri, maka berlaku macam mana yang telah berlaku. Sebab itu kita kata dari segi orang yang ada yang kuat ilmu agamanya, dia akan rasa apa bila pendapat dia tidak diterima. Dia kata alhamdulillah. Berbanding orang yang sombong, dia kata apa ni, dia pun nak jadi apa, aku ni terah hebat bagi pendapat pun tak mau terima kan? Sedangkan orang yang memahami hakikat, dia akan kata alhamdulillah, walaupun aku rasa idea aku ni idea yang bernas, idea yang baik untuk dilaksanakan, tapi dia pun tak mau terima. Alhamdulillah. Kenapa kata alhamdulillah? Kerana takut-takut dengan idea yang dia bagi kononnya bernas itu pada diri dia, tiba-tiba bila orang buat tak jadi, maka siapa yang rasa susah nanti. Maknanya bila orang tolak tu alhamdulillah. Sepatutnya bila orang terima kita seriau. Astaghfirullah, depa terima. Kena seriau. Pasal apa? Takut-takut bila depa terima, bila dibuat benda tu jadi lebih teruk, baru begitu. Maknanya akas terbalik pemikiran sepatutnya berlaku begitu. Tapi hari ni lagu mana? Dia lebih mementingkan individu dia. Aku yang berhak bagi pendapat, kenapa tak mau terima? Ini yang berlaku hari ni, serangan hari ni kan? Walaupun sudah disepakati oleh syura dan sebagainya, ketua semua, ada seorang dua yang bangkit nak bangkang, yang nak melawan. Konon mereka lebih hebat, nak banding dengan syura dan sebagainya. Sedangkan orang putih pun kata satu kepala dengan banyak kepala, mana lebih hebat? Mesti banyak ni kan? Tapi dia kata dia okey. Tu masalah. Sebab tu kena takdim, kita mengutamakan arahan daripada arahan ketua dulu berbanding pada sendiri. Baik. Baik, ini yang kita boleh ambil daripada peristiwa peperangan kita kata peperangan Uhud ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Islam dan juga cabaran itu sampai hari ini, saya sebut ini sekali lagi, kita nak ulang. Cabaran itu sampai pada hari ini. Kalau dulu peperangan mereka berhadapan dengan musuh yang berupa senjata, tentera dan sebagainya, kita juga berhadapan dengan musuh-musuh begitu. Walaupun bukan dalam bentuk senjata dan sebagainya, tapi musuh itu tetap ada. Musuh itu kadang-kadang duduk dalam diri sendiri. Duduk dalam diri sendiri. Kadang-kadang musuh itu duduk pada sebelah rumah, kadang-kadang musuh itu duduk. Bahkan permusuhan itu sebenarnya, walaupun kita tengok permusuhan secara zahir itu nampak di segi manusia, tetapi musuh yang memulakan permusuhan itu daripada nafsu manusia. Dia tak boleh tengok orang yang senang, tak boleh tengok orang yang lebih pada dia, maka akan ada permusuhan. Orang yang hasad dengki. Kemudian musuh itu juga yang kita tak nampak, iaitu syaitan, yang sentiasa menyalakan api permusuhan di antara manusia. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawa wal baghdha. Nak membakar manusia, nak sentiasa menghendaki manusia itu adanya permusuhan dan juga kebencian. Ini musuh kita pada hari ini. Kemudian dia juga dalam bentuk orang yang masih benci pada agama, benci pada agama Islam pada hari ini. Dia keluarkan teori yang berbagai, keluarkan pendapat yang berbagai, keluarkan fahaman yang berbagai. Yang fahaman-fahaman itu makin hari makin diterima pakai. Ada saja pembelanya, ada saja pembawanya. Hari ini kita berhadapan dengan liberalisme.
Liberal, pluralisme pula dah hari ni. Dan ada yang nak menyamakan liberal dengan Islam. Kononnya ada liberal yang Islami, ada liberal yang kafir. Mana ada, tuan-tuan, liberal, benda yang kita nak menyamakan, yang nak menyamakan semuanya. Kemudian yang mengambil kira pendapat yang kita kata individu, berbanding yang mutlak, iaitu wahyu. Bagi mereka tak ada yang mutlak. Yang kata liberal ni tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak, maksudnya tidak ada hukum yang mutlak. Hukum ini boleh terpakai pada individu itu saja. Bagi dia orang lain tak boleh. Nampak? Islam tak macam tu. Islam ada yang mutlak, itu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang duk kontrol, bukan fikiran manusia. Yang ni yang berlaku pada hari ini. Makin moden, makin berkembang pesat pembangunan, maka pemikiran pun bercambah, tapi pemikiran yang macam mana? Yang asal daripada wahyu, yang berasal daripada nafsu. Yang wahyu dipertahankan, yang nafsu juga ada yang dikembangkan hari ini. Ini musuh benak kita juga pada hari ini. Yang nak memakai pendapat individu, utility, kan? Manusia ni dari segi utility dia, kalau kita mengaji, kan, kalau teori ekonomi lah, utility ni manusia ada masa dia akan bertambah, akan ada sudnya. Dia dah cemui dah sud dah. Mula dia suka makan pisang, dia makan pisang sebiji, sedap, dia tambah lagi, sedap, dia makan lagi 3. Tapi buah yang kelima dia akan berkurang dah rasa sedap dia. Itu tak mutlak lah. Maksudnya dia tak boleh diukur. Utility manusia ni tak boleh diukur. Tapi hukum Allah secara mutlak dan boleh diukur. Dia punya standardnya. Bila Allah kata yang tu, dia bukan jenis yang boleh berpanjangan dan dipetah-petah balik dah. Yang tu tetap kena pakai had tu. Tak boleh nak dibahaskan yang lain pula. Tapi yang ni yang nak dirongkaikan pada hari ini. Memakai hukum individu. Apalah salah kami, kan? Allah jadikan kami begini. Kemudian berhujah pula hormon kami Allah bagi jadi lebih. Kami ni padahal bukan lebih pun, depa yang sendiri buat bagi dia besar. Depa sendiri bagi lenggang jalan melembut. Depa sendiri yang duk pi biak rambut panjang, depa sendiri duk pi biak. Sendiri yang buat. Tiba-tiba kata Allah bagi jadi kami lagu ni. Ini naluri kami Allah bagi jadi. Tak. Depa yang duk train diri jadi lagu tu. Tak ada cara, tak ada nak melawan. Ini yang berlaku hari ni. Zaman kami kecil-kecil dulu ni ada dah benda tu, tapi masih dipertahankan. Tapi hari ni yang nak mempertahankan pun ramai, tapi yang nak mengembangkan pun dah berani. Dulu tak berani nak kembang sangat-sangat. Dia kembang pun di luar negara. Dia pergi di Singapura, dia pergi di London, pakai baju Melayu buat perarakan geng-geng golongan LGBT ni kan. Mereka pun ada juga perarakan buat spanduk, pakai baju Melayu boleh pula. Di sini nak pakai baju perempuan, di sana nak pakai baju Melayu songkoknya, perarakan mewakili negara Malaysia. Walaupun bukan dihantar oleh kerajaan Malaysia lah, tapi mereka sendiri yang gatai, angkat diri jadi wakil Malaysia. Rupanya ada juga. Kita baca dulu artikel tu berlaku. Dan di Singapura hari ni dah mereka tak main keluar dah, mereka dah mula masuk dalam negara kita. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Tuan-tuan tahu kenapa? Sebab dia dipelopori oleh orang-orang yang ada ilmu tinggi, intelektual. Gejala ni di universiti berlambak. Dulu orang universiti marah, kata dekat orang kerja kelang, ini kafarah Allah bagi. Tak maaf lah. Zaman saya dulu sekolah buat karangan, apa yang kita tak kata kat Mina Kelang, kat Mak Kelang. Kononnya mereka ni pembiak masalah sosial. Ayah kita pun Raja Kelang terasa juga Allah kata. Kan? Bila ceramah ke apa ceramah pun sebut, ni
Gejala sosial ni pasal mina Kelang lah. Kafarah Allah bagi hari ni bukan di Kelang berlaku, di universiti pun dah ada. Ni yang ada sijil tinggi-tinggi ni pun berlaku. Allahu Akbar. Terkalih balik, terbalik tuan-tuan. Nah, kita ingat orang ada ilmu tinggi, sijil dia dalam sijil tu, kok nak boleh bawa masyarakat hebat. Bagus, memanglah ada hebatlah, tapi yang ada di kalangan mereka juga yang bawa masalah dalam masyarakat hari ini. Terlampau cerdik tapi jadi ikut tu pula dah. Tak maaflah. Bukan kita nak kata orang cerdik tu salah. Jadilah orang cerdik sebab akan bantu masyarakat Islam. Allah suruh. Tapi cerdik hak cara Islam. Sebab tu kata-kata alim. Alim ni maksud dia apa? Pandai. Tapi pandai yang ada takwa. Tuan-tuan pandai bidang apa? Bidang masak. Ada takwa. Alimlah kita. Tuan-tuan pandai bidang ukur, juru ukur, dan ada takwa. Alimlah tu. Tuan-tuan pandai bidang matematik, ada takwa. Alimlah tu. Tuan-tuan pandai bidang agama dan ada takwa. Alimlah tu. Ramai orang pandai agama pun kadang-kadang selera juga, cakap ikut dan tak ada takwa. Alim itu berdasarkan ada takwa tu pada tafsiran Ibn Katsir. Cuba cek balik, dah ada tesis tulis seorang profesor di UKM tulis tentang implikasi penggunaan bahasa Melayu yang dicedok dari bahasa Arab. Orang memahami alim itu orang yang pandai agama. Betul kan? Betul ya? Kan? Tapi dia kena tengok secara lebih meluas. Yang kata alim itu yang pandai dan ada takwa. Itu yang kata alim. Kalau pandai benar pun, engineer kan, ada takwanya, alimlah dia. Kan? Hari ni dia mencetuskan banyak idea. Seorang kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, tingkatan 4. Sekolah mana? Sekolah apa dulu ni? Dia menghasilkan satu inovasi. Dan inovasi yang dia buat itu diterima dan dapat anugerah bukan di Malaysia tapi di luar negara. Bila dia masuk tandas, dia tengok hose pipe tandas tu kotor, kan? Dia nak pegang pun tak lalu. Dia kata, nak pegang pun tak apa nak syok. Sebab apa? Dia tahu memanglah macam-macam jadi kan. Jadi dia cipta hak yang boleh keluar tu masuk balik sendiri kan, automatik kan, dan ada sanitasinya bagi bersih semuanya. Dan ada takwanya sebab nak bagi bersih. Alim lah tu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah ni di kalangan hamba dia yang alim, yang ada takwa, ulama. Sebab itu yang duk buat ukur sudut. Ukur sudut ni dalam dari segi matematik ni dia panggil apa? Istilah dia apa ukur sudut ni? Kalau kita baca dalam buku ni sejarah ukur sudut ni sebab apa? Sebab nak cari bila dah buat semua bangunan zaman dululah, masjid dulu bukan macam hari ni depa buat ukur begitu ya. Sudut untuk semayangnya dan sebagainya. Tiba-tiba diancam cabarannya ialah banjir dan sebagainya. Bila mai banyak air pula habis tempat-tempat semayang depa, maka depa kena memikirkan bila nak buat guna tau. Sudut kiblat kat mana pula dah. Orang alim yang ada takwa dia akan buat benda tu. Maka lahirlah bijak-bijak pandai matematik dalam bab tu sebab ada takwanya nak ukur sudut itu. Kan? Itu cetusan alim dan takwa. Yang tu yang kita nak wujudkan pada hari ni. Tu yang nak bagi tahu pun peperangan Uhud cerita tiba-tiba kena kot tu tak apalah. Saya nak cerita hak lain tapi hak ni tapi suara dekat ni nak berhenti lah. Suara nak habis. Stok suara tak banyak. Jadi kesimpulan lah, tahu ustaz ni merapu apa orang ni pusing apa orang ni. Pasal pening lah duk tengok dalam masyarakat orang ni pening. Pening. Dalam sahabat rasa macam tak mau baca dah. Geram. Sahabat kalau kita tengok forum-forum dalam internet ni dia ada laman web apa tu, ada forum. Forum ni hak nak mempertahankan
mutlaknya hukum Islam ni 3 orang lah. Hak yang nak bantai ni 18 orang. Tu dia. Oh, tu sakit kepala. Salah apa salahnya dan depa nak ni kan, depa pun nak hidup. Oi, susah lagu tu. Ada juga orang fikir lagu tu. Nah, dan sudah tidak ada rasa malu nak buat lagu tu, nak buat salah. Ingat pesan Allah Taala satu ialah nak pesan. Nah, jangan-jangan kan pesan sikit-sikit. Pesan kat saya jugalah. Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dharu dhahiral itsmi wa batinah. Nah, Allah kata jaga, tinggalkanlah kamu, tinggal daripada dosa yang zahir dan juga yang batin. Ya, innal ladzina yaksibuna al-itsm sayujzauna bima kanu yaksibun. Siapa yang buat dosa, sama ada dosa yang zahir yang orang nampak dan orang yang orang tak nampak yang batin, Allah akan balas ikut apa yang dia buat. Maknanya hari ni Allah kata tu berlaku memang zahir pun dah berlaku, orang dah berani buat, hak batin lebih-lebih lagi. Nah, zahir orang dah tak rasa, tak terdidik dah dengan dosa dan pahala. Depa tak mau kaji mana dosa mana pahala, menyebabkan depa kata kami tak tahulah ni dosa. No, dah tak kaji. Ban tak tanya, bila buat baru tanya. Banyak ini yang kawan-kawan duk marah. Dia kata dah buat baru tanya. Sebelum buat tak mau tanya. Sama kes apa nak sentuh anjing kan. Dah buat baru tanya. Sama kes undian dalam apa dulu ni, dalam telefon kan, undi tu, undi nak menang hadiah kan, termasuk daripada judi tu. Habis dah banyak orang guna dah ni, baru nak tanya apa hukum. No, patut tanya dulu kan, baru buat. Orang kata tak payah buat, jangan buat. Ni dah buat dah, banyak terjebak dah. Tu kata dosa yang zahir dah banyak berlaku dalam masyarakat. Banyak dah berlaku. Allah nak ambil, kalau nak ambil ni senang-senang ya. Senang-senang ya. Sedangkan hari ni ada yang bergembira dengan dosa yang dia buat. Bergembira. Nah, hatta idza farihu bima utu, sampai depa seronok apa yang kami bagi kat depa dengan dosa yang depa buat. Tapi apa amarannya? Sampai masa tu tengah duk seronok itu, akhadnahum baghtah, kami akan ambil depa, kami akan azab mereka secara tidak baghtah ni dia main secara mengejut. Tak ada perancangan, tak ada jangkaan, siapa pun tak boleh jangka nak jadi benda tu. Main mengejut, pak sekali, barulah nak kalut. Tak ada apa dah. Fa idzahum mublisun, masa tu baru depa nak rasa sakit dengan dia, baru nak rasa duka cita dengan perbuatan itu. Tidak ada seronok. Sebab tu bila tengah seronok ni beringat samalah. Beringat sama-sama. Kita pun lagu tu lah. Kadang-kadang kita bukannya sentiasa ingat kan. Jadi kita kena beringat selalu lah tentang benda yang kita buat hari ni. Allah Ta'ala kadang-kadang dia lepas dalam keadaan istidraj. Idza ra'aitan nas, idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhibb fahuwa muqimun bi ma'siyah. Bila kamu tengok Allah Ta'ala bagi pada seorang hamba tu apa yang hamba tu mau, dalam keadaan dia buat maksiat tapi dia dapat apa yang dia minta kat Allah Ta'ala, maka kena tahu itu adalah zalika istidrajun minhu, daripada Allah Ta'ala. Itulah istidraj. Dia kata kami tak semayang pun macam hampa, tapi kami kaya. Kami tak semayang macam hampa, kami masa ni kami boleh duk pergi tengok saham kami duk naik gitu, tak jatuh macam hampa pun. Allah bagi dekat mereka dalam keadaan mereka suka dan mereka juga tengah buat maksiat. Rupanya itulah istidraj. Pemberian itu dalam bentuk kemurkaan Allah Ta'ala. Minta bukan kita lah, tapi benda tu berlaku daripada riwayat hadis sahih daripada Imam Ahmad dan juga At-Tabarani. Kita kena ambil itu.
Tu di antara yang kita nak kena beringatlah tuan-tuan. Saya ni ya, reti peringat orang, dan juga peringatan itu juga